masa yang tidak telus. Tidak telus ni maksudnya tidak dapat memuatkan haid dan suci adalah kurang daripada 16 hari. Itu tempoh yang tidak dapat memuatkan haid dan suci, iaitu tempoh kurang daripada 16 hari. Kalau tak sampai dah 16 hari, nak cukup umur dia 9 tahun, tiba-tiba keluar darah, maka darah tersebut adalah darah haid. Okey, boleh faham kan? Tapi kalau sekiranya jauh lagi boleh memuatkan sekurang-kurang haid, sekurang-kurang suci, 16 hari ke atas, tubik dah darah, maka darah tersebut dihukumkan sebagai darah istihadah. Okey, maknanya contohnya seorang perempuan yang cukup umurnya 9 tahun pada hari yang ke-20 di bulan Muharram. 20 bulan Muharram cukup umurnya. Dan dia telah melihat darah sebelum sampai tempoh itu. Sebelum sampai 20 Muharram tubik dah darah. Maka kita perlu perhatikan keadaannya seperti berikut. Yang pertama, jika dia melihat darahnya ketika masih berbaki dari tempoh balignya sebanyak 16 hari ke atas. Nak sampai daripada tempoh keluar darah kepada tempoh cukup 9 tahun, nak sampai tu 16 hari ke atas, banyaklah tu. Maka darah yang kelihatan itu adalah darah fasad, bukan darah haid. Yang kedua, jika dia melihat darah ketika masih berbaki dari tempoh balignya dalam kadar masa kurang daripada 6 hari, nak sampai 6 hari tiba-tiba tubik dah darah, maka darah yang kelihatan itu adalah darah haid, maka dihukumkan dia baligh. Sebab di antara tanda ataupun alamat baligh seorang perempuan adalah apabila keluar darah haid. Okey. Masalah yang ketiga. Masalah yang ketiga kita kena perhati sikitlah sebab kita dah urang lagi masalah yang ketiga ni. Jika dia melihat darah keluar ketika 18 hari sebelum tempoh balignya. 18 hari lagi nak cukup tempoh baligh dia, tubik dah darah. Serta darah itu berterusan selama 5 hari. Okey, 18 hari lagi tapi darah tu tubik 5 hari. Yakni darah keluar hingga berbaki dari tempoh balignya 13 hari. Tubik sampai ke nak 13 hari, nak sampai tempoh cukup 9 tahun, tu tempoh balignya, tempoh cukup 9 tahun, darah tu berhenti. 5 hari darah tubik. Maka dihukumkan darahnya pada 2 hari pertama sebagai darah fasad kerana darahnya pada 2 hari tersebut keluar sebelum 16 hari dari tempoh balignya, manakala darah 3 hari selepasnya ialah darah haid kerana telah berbaki kurang daripada 16 hari daripada tempoh balignya. Rasanya cukup mudah untuk permasalahan yang ketiga. Okey. Gua ada dikata dia buat contoh 20 bulan Muharram. Okey, dia kata orang puang ni umur dia 9 tahun cukup 20 bulan Muharram. Okey, 20 Muharram cukup umur dia 9 tahun. Tiba-tiba dia tengok darah keluar sebelum daripada 20 Muharram. Okey, kalau sekarang ni ukuran dia 6 hari. Kalau kurang daripada 6 hari, darah tersebut adalah darah haid. Kalau 6 hari ke atas, darah tersebut adalah darah istihadah. Boleh faham tak? Okey, sekarang ni katakanlah hari yang ketiga daripada bulan Muharram tu beda darah. 3 nak sampai kita lebih bahasa ni di Arab yang begini kan. Kalau bahasa kita begini kan, bumi kan. Okey, katakanlah 3 nak sampai kepada 20. Kalau kita tengok ada lebih kurang bagi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17 hari. 17 hari. 17 hari. 17 hari. Okey, 17 hari. Jadi sekarang ni daripada 3 sampai ke 20, 17 hari. 17 hari. Jadi kalau 17 hari adalah lebih daripada 16. Maka darah yang keluar pada hari yang ketiga adalah darah istihadah. Tapi darah ni mari-mari. 4 mari, 5 mari, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Kita tengok. Okey. 4 istihadah. Ada pun 5, 6, 7 adalah dikirakan sebagai darah haid. Boleh faham? Kira sendirilah. Maksudnya kalau keluar banyak hari, yang mana sebahagian daripada hari yang keluar saat itu berada di luar 16, yang sebahagian berada dalam lingkungan 16, maka ketika itu yang di luar dihukumkan sebagai darah istihadah, yang di dalam dihukumkan sebagai darah haid. Boleh faham tak? Boleh faham tak? Okey, sekali lagi. Cuma cari 3 hari ni dah pun hidup dalam dunia. Okey, katakanlah 20 hari cukup umur dia 9 tahun. Sekali lagi 20 hari cukup umur dia 9 tahun. Baik. Okey, 9 tahun cukup. 9 hari cukup umur dia
9 tahun. Lepas daripada itu, darah keluar sebelum 16 hari. Sebelum 16 hari nak cukup 10 tahun tu dah darah. Hari yang ketiga tu dah darah. 3, 4, 5, 6, 7. 5 ni darah. Maka kata ulama, hari yang kelima 6, 7 adalah darah sebab ia berada di bawah 16 hari. Jadi faham tak? Manakala hari yang ketiga dan keempat adalah istihadah sebab ia ada lebih maksudnya lebih daripada 16 hari. Okey, boleh faham tak? Okey, itu maksud dia. Bahagian 2, bahagian nifas. Bahagian 2, bahagian nifas. Okey, kita tengok kepada perbahasan nifas pula. Lepas ni baru kita akan cara bab istihadah. Ni kita cara bab nifas dulu. Nifas adalah huwa damul khariju ba'da faraghi rahimil mar'ati minal hamli. Terjemahan iaitu darah yang keluar setelah kosong rahim daripada kehamilan. Jadi apabila kosong rahim daripada kehamilan, darah yang keluar daripada perempuan, darah tersebut dinamakan sebagai darah nifas. Okey, berarti darah yang keluar setelah daripada kosong rahim daripada kehamilan. Bukanlah darah keluar setelah daripada bersalin. Lain. Darah yang keluar setelah daripada bersalin dia lain daripada darah yang keluar setelah kosong rahim daripada kehamilan. Kalau kita kata darah yang keluar setelah daripada bersalin, bermakna dia khusus dengan bersalin sahaja. Okey, boleh faham? Manakala darah yang keluar setelah daripada kosong rahim daripada kehamilan dia lebih umum. Maksudnya darah nifas bukan setakat darah yang keluar setelah daripada perempuan bersalin, bahkan darah yang keluar setelah daripada keguguran juga darah nifas. Darah yang keluar selepas daripada perempuan bersalin biasa, normal, darah nifas. Darah yang keluar setelah daripada perempuan bersalin tidak normal, bedah, darah nifas. Sebab lepas daripada bedah kosongkan rahim dia daripada kehamilan. Okey, boleh faham? Jadi kesimpulan, orang puang lepas daripada beranak, tubik darah nifas. Lepas daripada keguguran, ada darah nifas. Tak kira lah keguguran yang keguguran baru 2 minggu baru mengandung. Tiba-tiba gugur. Tubik darah lepas daripada tu, darah nifas. Ataupun perempuan tu beranak, benda bedah lah. Kalau kita katakan bedah kan, bahasa Terengganu bedah lah kan. Ke ada bahasa lain lagi? Tak ada dah kan? Bedah. Okey, darah yang keluar setelah daripada pembedahan, operate, bahasa orang putih sikit gitu. Okey, darah tu adalah darah nifas. Okey, jadi apabila ulama meletakkan definisi darah nifas adalah darah yang keluar setelah daripada kosong rahim daripada kehamilan, maka akan wujudnya perbincangan andai kata orang puan tu beranak kembar. Bahasa Arab tahu aman, bahasa beranak kembar. Anak pertama keluar, dah keluar kita, ada darah dah keluar selepas daripada keluarnya anak pertama. Darah tu darah benda. Ulama berselisih pandangan darah benda. Mazhab Imam Syafi'i dikata darah tu bukan darah nifas. Bukan darah fasad namanya. Sebab dia bukan darah nifas kerana rahim belum lagi kosong. Rahim masih lagi ada kandungan di dalam. Okey, ini mengikut mazhab Imam Syafi'i. Walaupun ada pandangan mazhab yang lain mengatakan darah tersebut sudah dihukumkan sebagai darah nifas. Cuma kita fokus kepada pandangan mazhab Imam Syafi'i. Jadi mazhab Imam Syafi'i dikata lagu mana kalau orang perang tu bersalin anak yang pertama, 2 jam lepas tu baru tubik anak kedua. Dalam tempoh 2 jam di antara tubik anak pertama dengan anak kedua ada dah darah. Darah tersebut bukanlah darah nifas. Jadi bermakna apabila bukan darah nifas, tidak ada perkara yang mewajibkan perempuan daripada sembahyang. Mazhab Imam Syafi'i, wajib orang perempuan sembahyang. Allah nak sembahyang warna. Okey, nanti lepas daripada beranak tubik darah nifas, sembahyang hak yang waktu hak yang dia boleh sembahyang tadi tak sembahyang, dia kena qada balik sembahyang tersebut. Okey, boleh faham ke tak? Sebagai contoh takut orang perempuan tak faham. Subuh lah ni 5.35. Subuh lah ni. Orang perempuan tu beranak tubik anak pertama 5.30. Dah masuk di subuh. Okey, ada anak yang kedua. Dalam perut dak cakap nak terang, nak tubik. Doktor dak cakap nak suruh ketuk perut. Tubiklah, dak tubik setara. Okey, 5.35. Masuk subuh, dak tubik lagi. Masuk subuh dak tubik lagi. Okey, sekarang ni benda yang menghalang perempuan daripada sembahyang haid nifas. Haid dah ada.
Dah nifas pun tak ada lagi. Dah darah ada, darah yang keluar di antara dua anak kembar, mazhab Syafi'i mengatakan bukan darah nifas. Jadi orang wajib kena sembahyang subuh tu, nak sembahyang warna nak gerak pun tak boleh, kita kata sekadar mampu. Tapi aju nak bangun nak sembahyang, bangun rupanya kena bangun sikit sebagai contoh kan. Sebagai contoh je, kita buat contoh je. Doktor nak bangun pun, kita buat contoh je. Dia kelopor sikit ke dalam pukul 6 suku tubik anak. Tengok jarak daripada 5:35 6 suku kat hampir sejam. Okey, baru tubik anak. Jadi tempoh tu tempoh suci, dia sempat waktu untuk dia sembahyang. Jadi dia dah sembahyang dah, lepas bila tubik anak, tubik dah darah nifas. Tak sembahyang dah. Nanti lepas daripada habis nifas, wajib balik dia kena qada sembahyang subuh tersebut. Mengikut mazhab Imam Syafi'i. Okey, boleh faham? Ni kita royak pandangan mazhab Imam Syafi'i. Tapi ada pandangan ulama mazhab yang lain mengatakan darah yang keluar di antara dua anak kembar saat itu juga dihukumkan sebagai darah nifas. Jadi kalau hukumkan darah tersebut sebagai darah nifas, tak perlu dah orang puang tu sembahyang. Tak perlu dah qada. Orang puang kata dah boleh dah ustaz nak ambil pandangan tu. Dah malah nak qada dah kan? Boleh, tak ada masalah. Tapi hak yang lebih ihtiyat, lebih cermat, lebih lagi berhati-hati dalam kita beragama, ambil pandangan mazhab Imam Syafi'i, kita qada. Tapi kalau tak mau qada, ada pandangan ulama yang mengatakan tak perlu qada. Okey, boleh faham kan? Okey, selesai. Sebab ta'arif definisi nifas adalah darah yang keluar setelah kosong rahim daripada kehamilan. Okey, dinamakan darah yang keluar setelah daripada kelahiran itu sebagai darah nifas adalah kerana ianya keluar setelah keluarnya nafs. Dia perkataan nifas diambil daripada kata dasar nafs. Nafs ni makna diri. Apabila keluar zat anak, diri anak, tubik darah. Sebab tu nama dia darah nifas. Tu dia nak dia panggil alasang sebab dia dinamakan sebagai darah nifas saja. Adapun darah yang keluar bersama keluarnya anak, darah keluar masa keluar anak, dinamakan darah itu sebagai darah sakit bersalin. Darah sakit bersalin dia tidak menghalang seseorang perempuan daripada sembahyang. Manakala darah yang keluar di antara dua anak kembar dinamakan sebagai darah fasad. Kedua-dua darah sakit bersalin, darah fasad yang mengambil hukum yang sama, tidak menghalang perempuan tersebut daripada kewajipan sembahyang. Okey. Bab yang kedua, tempoh nifas. Sekurang-kurang tempoh nifas ialah satu lahzah. Maksud dia satu lahzah, sekelip mata. Sekejap. Lepas daripada bersalin ada darah walaupun sikit, nifas dah tu. Ada darah walaupun sikit, nifas dah tu. Dia berbeza dengan haid. Haid ada darah, tak boleh nak lagi nak hukum haid, melainkan kena cukup sehari semalam. Sekurang-kurang nifas, satu lahzah. Ada je darah lepas daripada bersalin, darah nifas. Kebiasaan nifas ialah 40 hari. Itu kebiasaan perempuan datang nifas. Biasa orang perempuan datang nifas 40 hari. Gambar-gambar orang perempuan mari nifas 40 hari. Sampai ke jadi adat percakapan. Lepas dari 40 cakap kan? Cakapan. Dan lepas hari 40 dia beranak lepas lama anak boleh berlari dah. Allah kata dia. Dok pergi tengok lagi anak boleh berlari dah. Masuk anak kedua pula dah. Ngandung pula. Kan kita gunakan perkataan benda 40 hari kan? Lepas dari 40 hari. Sebab 40 hari tu dengan dilihat kepada benda kebiasaan perempuan nifas. Manakala sebanyak-banyak nifas adalah 60 hari. Dia sebenarnya sebanyak-banyak nifas 60 hari ni ulama berselisih pandangan. Ada setengah kata dah sebanyak-banyak nifas 40 hari. Tapi pandangan mazhab Imam Syafi'i sebanyak-banyak nifas bukan 40 hari, 60 hari. Dan pandangan mazhab Imam Syafi'i sama dengan pandangan mazhab Maliki dalam masalah ni. Bukan mazhab Syafi'i bukan sama dengan mazhab Maliki. Jadi sebanyak-banyak nifas 60 hari. Jadi orang puang lepas daripada dia bersalin, walaupun kebiasaan 40 hari berhenti dah kebiasaan, tapi kalau masih lagi ada lebih daripada 40 dikirakan nifas. 50 dikirakan nifas. 60 dikirakan nifas. Hari ke-61 tubik lagi, kena tengok berhenti tak sekejap. Kalau berhenti sekejap 61 tubik lagi, maka darah hari yang ke-61 dihukumkan sebagai darah haid. Berhenti sekejap. Yang penting kena berhenti sekejap. Kalau tak berhenti 60 61, maka perempuan tersebut dinamakan perempuan mustahadah dalam bab nifas. Perempuan tu ada darah istihadah dalam bab nifas, pembahagian dia ada juga. Sebagaimana perempuan istihadah dalam bab haid ada 7, perempuan istihadah dalam bab nifas ada pembahagian dia. Jadi panjanglah cerita dia. Faham? Dan benda ni kita kena ingat banyak berlaku pada orang puang sekarang ni. Banyak berlaku. Tapi nisbah dengan tidak dan berlaku, banyak ada berlaku lah. Jadi kalau misalnya selama anda ada cara bab haid ni, rasanya lebih daripada 20 kes
perempuan keluar darah lebih daripada 60 hari. Rasanya lebih daripada 20 kes. Diajukan soalan. Bukan dalam satu tempoh yang sama, tempoh yang berbeza lah. Selama kita berkecimpung dalam bab fiqh darah wanita ni. Ada soalan? Bismillahirrahmanirrahim. Saya ada soalan. Katalah masa kita nak salin tu, biasa kalau dekat hospital, kadang kita masuk belum masuk waktu, dalam keadaan kita sakit-sakit, tapi kadang kita tak salin lagi. Mana kalau bila kita dah masuk level tu, kadang kita tak boleh bangun kan masa tu. Jadi dalam selepas zuhur, dari waktu asar tu, kita dalam keadaan sakit, dapat boleh bangun dan masih tak bersalin lagi. Jadi bila masuk waktu asar, memang kita tak salat asar lah maksudnya. Ada selalu dia qada apa ni, kalau salat rumah waktu je atas beg tu. Jadi tunggu salin, jadi Maghrib pun tak sure sama ada dah masuk waktu Maghrib ataupun tak. Dalam tempoh yang tu lah salin. Sebab bila tengok ada keluar tu, tengok orang dah siap solat tu Maghrib kan. Jadi dalam tempoh tu, tadi kita dah tak solat asar, yang tu pernah kita kena bawa lah nanti lepas tu. Cuma yang Maghrib tu, kita tak sure tu, dan yang satu kita kena qadakan juga. Yang Maghrib tu salin dengan isyak tu nanti tu atau tak dah. Okey. Sekarang ni dia biasanya selepas daripada bersalin dia akan keluar darah nifas. Jadi selepas daripada bersalin orang puan tu tak kena sembahyang. Soalannya apabila orang puan tu sakit nak bersalin, dia ada orang puan sekejap je sakit, ada orang puan lama. Sebelum daripada asar lagi sakit sakit. Lepas tu masuk asar. Sepatutnya dia kena sembahyang kerana tidak ada perkara yang menghalang daripada kewajipan sembahyang. Orang puan kata, orang lelaki sedap cakap, dia dah sakit, kita orang sakit ni dari orang benda dah. Betul tak gitu? Gelepor dari orang benda dah. Nak suruh sembahyang. Kita nak gelepor pun. Allah Rabbi. Sedap-sedap dia orang lelaki dah rasa benda ni. Okey. Jadi orang puan tu nak gelepor, nak tunggu, nak beranak sampai masuk Maghrib. Okey. Sembahyang asar je dah. Wajib dia kena qada. Okey, sebab tidak ada perkara yang menghalang ataupun tidak ada perkara yang menggugurkan kewajipan sembahyang asar. Nanti lepas daripada habis nifas wajib dia kena qada balik. Okey, soalannya sembahyang Maghrib dia kena qada mula ke tak? Okey, biasa gitu kan? Okey, kena tengok anak tu tubik masa mana. Kalau anak tu tubik sebelum daripada masuk waktu Maghrib, katakanlah waktu Maghrib pukul 7 sekarang ni. Sekarang ni sampai pukul 7. Tak sampai tak? Katakanlah pukul 7. Pukul 6.59 tubik anak. Seminit lagi dah masuk waktu Maghrib, maka tidak wajib dia qada sembahyang Maghrib. Kerana ada mani'. Okey, dalam bahasa kita dipanggil mani', perkara yang menghalang kewajipan sembahyang, iaitu datang nifas selepas daripada bersalin. Tapi kalau sekiranya dia dah anak tu keluar setelah daripada masuk Maghrib dah. Keluar selepas daripada masuk Maghrib. Okey, kalau sebelum daripada masuk Maghrib, tubik anak, tubik darah nifas, lepas tu baru keluar baru masuk Maghrib, jelas Maghrib tu tidak wajib qada. Okey, kalau sekiranya masuk Maghrib baru keluar anak. Okey, kita kena tengok tempoh daripada masuk hingga keluar darah nifas selepas daripada bersalin. Sempat tak tempoh sembahyang? Okey, sembahyang Maghrib berapa minit kita nak? Kita guna berapa minit biasa? Golik-golik lah. Berapa minit? 3 ke 4? Katakanlah 4 minit sembahyang Maghrib 4 minit. Daripada tempoh masuk waktu Maghrib hingga tempoh keluar darah nifas dah 4 minit. Okey, boleh faham? Kalau dah 4 minit, wajib dia kena qada balik sembahyang tersebut. Kalau dah wajib. Okey, kalau Maghrib pukul 7, anak keluar sebelum 7:04 minit, maka dah wajib dia qada kerana dia tidak sempat waktu untuk menyempurnakan sembahyang sebelum datang mani', sebelum datang darah nifas. Okey, boleh faham? Boleh faham tak? Kalau sekiranya anak keluar pukul 7 suku, jam datang sembahyang Maghrib, dah, maka wajib dia kena qada balik. Okey, ulang sekali lagi untuk soalan ni. Dia kalau dalam bahasa kitab, dah bahasa kalau orang nak mendalami bab ni lah, dia panggil di sana ada bab zawalul mani', patut yang kedua dia panggil bab tarul mani' ataupun turuul mani', datang mani'.
masuk waktu asal wajib kita sembahyang. Tiba-tiba ada perkara yang menghalang daripada kita melakukan sembahyang. Nifas, haid, gila, sama. Masalah ni sama. Orang puang masuk zuhur pukul 1. Dia sembahyang lagi, duk main. Pukul 1.30 datang haid. Nanti lepas daripada suci dia kena qada balik zuhur tersebut. Kerana dia daripada tempoh masuk waktu sehingga keluar darah, dia sempat waktu untuk sembahyang. Okey, boleh fahamkan? Sama juga dengan bersalin. Okey, kita buat contoh haid, sama je masalah nifas. Dengan haid sama je. Zuhur pukul 1. Sembahyang zuhur nak 4 minit. Jadi 1 4 minit cukup lah. Dia keluar darah sebelum daripada 1 4 minit, 1 2 minit keluar darah. Jadi lepas daripada waktu masuk waktu. Tapi hanya tempoh 2 minit sahaja. Jadi untuk dia melaksanakan sembahyang 2 minit tidak sempat, maka lepas daripada suci daripada haid, tidak wajib dia ke qada balik sembahyang zuhur tersebut. Okey, boleh faham tak? Sama juga dengan nifas. Dia masuk bilik bersalin sebelum daripada pukul 1, sebelum daripada zuhur. Tiba-tiba orang bang zuhur, lepas tu baru beranak. Okey, kita tengok daripada masuk waktu zuhur sehingga dia bersalin, sempat tak kadar waktu untuk dia sembahyang. Kalau sempat, maka dia kena qada balik. Kalau tidak sempat, maka tidak perlu qada balik. Dalam istilah bahasa kita, perbahasan ni nama dia turuwul mani'. Kita ada zawalul mani', kita ada turuwul mani'. Bagi orang yang ingin mendalami permasalahan ni. Okey, jelas? Okey, kalau ada soalan boleh laju lagi. Tak ada masalah. Seterusnya kata dia, kebiasaan nifas ialah 40 hari, sebanyak-banyak nifas ialah 60 hari. Sebagaimana ungkapan pengarang kitab Matang Az-Zubat. Matang Az-Zubat ni adalah satu matang fiqh mazhab Imam Syafi'i yang dikarang oleh seorang ulama yang cukup terkenal, nama dia Imam Ibn Ruslan rahimahullahu ta'ala. Dia kata lagu mana? Adnan nifasi lahdatun situna aqsah wal ghalibu arba'una. Sekurang-kurang tempoh nifas ialah 1 lahdah, sekelip mata. Maksudnya ada darah, ya dah tu, nifas dah tu. Sejauh-jauh tempoh nifas ialah 60 hari. Kebiasaan nifas ialah 40 hari. Okey. Kita sebelum daripada ni kita bincang dan tempoh suci di antara 2 haid. Darah haid kali pertama. Kita nak hukum darah yang kedua pula, darah haid kali kedua, mesti sekurang-kurangnya 15 hari 15 malam suci tengah tu. Okey, itu dipanggil tempoh suci di antara 2 haid. Kita ada tempoh suci di antara nifas dan haid. Tempoh suci di antara nifas dan haid. Kita ada tempoh suci di antara haid dan nifas, dan kita ada tempoh suci di antara nifas dan haid. Hak yang masalah tempoh suci di antara nifas dan haid ada berada dalam lingkungan 60 hari, ada hak yang di luar lingkungan 60 hari. Jadi perbahasan ni ada 3 perbincangan yang penting. Okey. Kita ada pada tempoh suci di antara haid dan nifas. Kata ulama mazhab Imam Syafi'i, dia kata tidak ada tempoh masa di antara tempoh suci di antara haid dan nifas. Tidak ada tempoh masa di antara tempoh suci di antara haid dan nifas. Kemungkinan perempuan datang haid lepas tu datang nifas dan kemungkinan. Okey, boleh faham? Sebenarnya permasalahan tempoh haid dengan nifas, tempoh suci di antara haid dengan nifas, kita kena bahas satu masalah yang lain, iaitu masalah perempuan yang datang darah ketika mengandung. Ada sebahagian daripada orang puang masa dia mengandung keluar darah. Mungkin moci-moci hak yang hidup lama dah pernah mengalami, sebahagianlah pernah mengalami keadaan ini. Kalau dok pun mungkin kawan-kawan, betul tak gitu? Ada orang puang masa mengandung keluar darah. Betul tak gitu? Betul, tambah-tambah pada 3 bulan yang pertama. Ada orang puang masa mengandung keluar darah. Okey, boleh faham? Sekarang ni darah yang keluar daripada perempuan mengandung, hukum dia dalam mazhab Imam Syafi'i ada 2 pandangan. Bukan setakat mazhab Imam Syafi'i, begitu juga pandangan mazhab-mazhab yang lain. Sebenarnya masalah ni berlaku khilaf. Darah yang keluar daripada perempuan mengandung, darah dia. Okey, ada sebahagian daripada ulama dia kata darah istihadah. Maksud dia darah istihadah, wajib perempuan tersebut kalau mengandung masa keluar darah dia kena sembahyang, kena puasa. Tidak menghalang kewajipan sembahyang dan tidak menghalang kewajipan puasa, mesti kena sembahyang. Sebab darah istihadah. Tapi ini bukan pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, walaupun ada satu pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i lagu tu. Tapi bukan pandangan mu'tamad. Pandangan mu'tamad ni maksudnya pandangan yang dipegang, pandangan yang difatwakan dalam mazhab Imam Syafi'i. Ini bukan pandangan yang difatwakan dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi ada satu pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i dan pandangan sebahagian daripada ulama mazhab yang lain.
Pandangan yang kedua, pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, darah yang keluar daripada perempuan yang bersalin juga dihukumkan sebagai darah haid apabila cukup syarat. Lebih daripada sehari semalam, tidak lebih daripada 15 hari 15 malam. Okey, apabila cukup syarat, maka darah tersebut dihukumkan sebagai darah haid. Jadi kesimpulan, mazhab Imam Syafi'i berpandangan perempuan yang hamil, darah yang keluar daripada dia adalah darah haid. Okey, perhati molek khilaf di sini adalah pada menetapkan hukum darah tersebut. Ulama tidak berkhilaf pun perempuan yang mengandung keluar darah. Mana boleh khilaf. Kalau berlaku khilaf, ada orang kata ada perempuan mengandung tak keluar darah, ada kata keluar darah. Betul kalau ada khilaf. Sebab realiti berlaku orang puang mengandung keluar darah. Tapi bukan semua, segelintir. Betul tak gitu? Segelintir orang puang mengandung keluar darah. Sekarang ni benda tu memang realiti berlaku. Cuma hukum darah tersebut, situ berlaku khilaf. Okey, boleh faham? Darah keluar daripada perempuan memang berlaku ketika perempuan mengandung. Tambah-tambah 3 bulan yang pertama. Okey, hukum darah tersebut lagu mana? Sini ulama berselisih pandangan. Pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan darah tersebut dihukumkan sebagai darah haid apabila cukup syarat dia. Ada pandangan yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i, dia kata bukan darah haid, darah istihadah. Perbincangan yang cukup panjang. Dalil mazhab Imam Syafi'i memang cukup panjang. Dalil dia juga cukup kuat. Namun tidak sempat untuk kita bincang berkenaan dengan dalil pada hari ini. Jadi takut kita mengambil masa yang panjang. Takut tak sempat nak habis buku kita ni. Okey. Boleh faham kan? Cuma bagi orang puang, kalau nak mudah daripada segi teori, pakai darah istihadah lah. Kalau nak mudah daripada segi teori. Tapi nak mudah daripada segi amal, pakai darah haid. Betul tak gitu? Kalau dia pakai darah haid, wajib tak sembahyang? Tak wajib sembahyang. Kalau pakai darah istihadah, wajib sembahyang. Allahu Rabbi, wajib sembahyang. Kena basuh dulu, kena letak baru, kena letak kapah, takut darah nitik, terdatak darah keluar. Jadi payah kan? Okey. Daripada baik. Jadi daripada segi teorinya memang pandangan yang mengatakan bukan darah haid adalah lebih mudah. Jadi tak keluar darah asal mengandung wajib sembahyang. Okey, daripada segi teori lah, tapi daripada segi praktikalnya memang mudah kita letak haid kan, tak perlu sembahyang dah. Sembahyang dengan tak sembahyang mana lebih mudah orang puas? Tak sembahyang lebih mudah kan? Sembahyang payah. Jadi hukum haid, tak payah sembahyang dah. Kalau hukum istihadah, kena sembahyang. Faham tak lagi? Jadi ikutlah orang pun nak pakai hak mana. Pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, haid. Tak boleh sembahyang. Amba rasa amba yakin orang pun akan pakai pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i dalam masalah ni. Betul tak? Sebab mana sembahyang? Sebab sembahyang jadi susah pula. Kena basuh tu, kena tok ni. Baik, okey, selesai masalah kan? Andai kata orang puang tu 5 hari lagi nak bersalin, tiba-tiba tubik darah. Pertama, kedua, contoh andai kata mungkin benda tu tidak berlaku, kita goyak ni secara teori saja. Okey. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima tubik darah. Beranak. Lepas beranak tubik darah nifas pula. Darah yang sebelum daripada bersalin adalah darah haid. Darah selepas daripada bersalin adalah darah nifas. Tidak ada tempoh yang memisahkan di antara haid dan nifas. Okey, boleh faham? Itu mengikut mazhab Imam Syafi'i. Okey. Kita tengok tempoh suci antara haid dan nifas. Apabila darah haid datang sebelum darah nifas, maka tidak disyaratkan ada tempoh yang memisahkan antara haid dan nifas. Maka darah yang keluar sebelum kelahiran adalah dinamakan sebagai darah haid. Manakala darah yang keluar setelah kelahiran adalah dinamakan sebagai darah nifas, walaupun ia bersambung dengan darah sebelumnya, walaupun bersambung. Okey, jelas. Okey, apabila darah nifas datang sebelum darah haid, maka ada beberapa keadaan. Kalau darah nifas datang sebelum darah haid, darah nifas, darah haid. Okey, kita nak hukumkan ataupun tempoh suci di antara nifas dengan haid lagu mana? Dia kata ada beberapa keadaan. Yang pertama, apabila darah berhenti sebelum 60 sampai 60 hari, maka kita perlu perhatikan kepada tempoh berhentinya darah itu. Yang pertama, jika tempoh berhenti darah itu 15 hari 15 malam ke atas,
maka yang darah yang keluar selepas tempoh 15 hari yang berhentinya darah tersebut dihukumkan sebagai darah haid. Manakala jika tempoh berhenti darah itu kurang daripada 15 hari, maka darah yang keluar semula itu masih dihukumkan sebagai darah nifas. Okey, boleh faham? Okey, kita buat contoh sebanyak-banyak nifas 60 hari. Katakanlah orang puan tu bersalin, tubik darah selama 30 hari. Hari lepas daripada tubik darah 30 hari ke 31 darah dah tubik dah. Senyap dah darah. Tiba-tiba selang beberapa hari tubik pula darah. Okey, darah yang tubik pula ni dalam lingkungan 60 hari kita nak ukur darah dia. Kena tengok tempoh berhenti. Kalau tempoh berhenti 15 hari ke atas, darah yang tubik pula adalah darah haid. Walaupun dalam lingkungan 60 hari. Kalau tempoh berhenti tidak sampai 15 hari, maka darah yang keluar pula dihukumkan sebagai darah nifas. Pendek kata, darah yang keluar dalam lingkungan 60 hari setelah daripada berhenti dua je, haid ataupun nifas. Dia tidak mungkin terjadi darah istihadah. Okey, boleh faham? Boleh faham? Boleh faham kan? Maksudnya tidak mungkin di sini, tidak boleh kita nak hukum darah istihadah sebab dalam lingkungan 60 hari. Okey, kita buat contoh sekali lagi. Orang puang mari darah selepas daripada bersalin 30 hari. Hari ke-31 dak mari sampai ke hari ke-40. 41 mari mula. Jadi tempoh berhenti 10 hari sahaja daripada 31 hingga 40. Okey, betul tak gitu? 41 mari mula 10 hari. Maka darah pada hari yang ke-41 masih lagi dihukumkan sebagai darah nifas kerana tempoh berhenti tidak sampai 15 hari. Okey, boleh faham kan? Adapun kalau tempoh berhenti 15 hari ke atas, okey, 30 hari. Hari ke-46 mari pula darah. Daripada 31 sampai ke 45, 15 hari dah situ. Hari ke-46 mari pula. Maka 46 bukan darah nifas tapi darah haid. Okey, boleh faham? Okey, kalau dalam lingkungan 60 hari nak dihukumkan darah yang baru pula darah haid, mesti kena berhenti sekurang-kurangnya 15 hari. Okey, boleh faham? Jelas kan? Mesti kena berhenti sekurang-kurangnya 15 hari. Okey. Tu kata dia. Yang keduanya, apabila darah masih ada selepas 60 hari. Lepas 60 hari masih ada, sedangkan sebanyak-banyak nifas 60 hari. Maka kita perlu perhatikan. Perhatikan lagu mana? Apabila darah berhenti setelah cukup 60 hari. Setelah cukup berhenti. Walaupun tempoh berhentinya itu satu lahzah sahaja. Sekejap je berhenti. Seminit. Satu lahzah, satu saat. Cek tak doa, lepas tu ada pula. Tapi kena ingat, setelah daripada cukup 60 hari. Berhenti sekejap. Maka darah yang datang semula setelah itu dihukumkan sebagai darah haid. Apabila darah tidak berhenti, maksudnya darah yang selepas 60 hari bersambung dengan darah yang sebelum 60 hari, maka perempuan yang mengalami hal ini dihukumkan sebagai perempuan mustahadah. Akan datang penjelasan hukumnya. Okey, lain ya? Sekali lagi. Okey, katakanlah masa hari yang ke-60 berhenti. Seminit je berhenti. Hari ke-61 tubik semula darah. Maka hari yang ke-61 dihukumkan sebagai darah haid. Sebab ada dah tempoh pemisah di antara penghujung darah nifas dengan hari yang ke-61. Pemisah tu tak kira 1 saat ke 2 saat ke tak kira. Yang penting ada berhenti. Okey, boleh faham tak? Yang penting berhenti setelah daripada cukup 60 hari. Okey, boleh faham tak? Dah kalau berhenti 5 hari, sama je kok. Dah satulah Allah berhenti. Darah yang keluar selepas daripada itu dihukumkan darah haid. Bermaknanya kalau berhenti dalam tempoh 15 hari lebih aula lagi dihukumkan sebagai darah haid. Okey, boleh faham? 59 mari darah. Hari ke-60 berhenti, 61 berhenti, 62 berhenti, 63 dah berhenti, 64 berhenti, 65 mari. Maka hak mari pula adalah darah haid. Okey, boleh faham? Tapi kalau bersambung daripada 60 61, maka perempuan tersebut dinamakan sebagai mustahadah pada nifas. Okey, kita ada mustahadah pada haid, kita ada mustahadah pada nifas. Okey, kita akan bincang benda tu lepas daripada ni. Okey, kita buat. Cuma mana? Kita ada buat dalam buku ni kita ada buat, cuma ada silap sikit gambar rajuk ni dia ada silap sikit ni. Cuma dalam cetakan yang kedua ni anda perlu tukar lah. Kan gini kan, begitu dia kan. Boleh. Ini 1, 2, 3, 4. Okey, hak atas ni ditulis 60 hari. Hak ni lebih daripada 60 hari. Tadi lebih daripada 60 hari. Okey. Hak ni lebih daripada 60 hari. Yang pertama 30 hari nifas. Lepas tu
suci 15 hari. Kena buat gini. Okey, sini dipanggil haid. Okey, boleh faham? Cuma hak yang buku ni, hak yang tulis darah haid tu dia duduk sini. Sebenarnya kena duduk sini. Ini perbincangan dalam 60 hari. 30 hari berhenti, 30 hari bagi darah nifas, 15 hari berhenti. Kalau darah datang pula dalam lingkungan 60 hari dikirakan haid. Yang kedua. Sama juga. 30 hari darah nifas. Lepas tu 10 hari nampak ni bersih, tak ada darah. Lepas tu tiba-tiba tubik pula darah. Maka hak yang tubik pula ni dinamakan sebagai darah nifas. Okey, hak ni dinamakan sebagai darah nifas. Ada pun hak yang ketiga, yang keempat ni pula. Jadi hak sini dia silap. Tapi dalam chapter hak yang terbaru baki dah. Okey, boleh faham kan? Okey. Bab yang keempat, perbezaan antara haid dan nifas. Yang pertama, sekurang-kurang haid sehari semalam. Okey, sekurang-kurang haid sehari semalam. Manakala sekurang-kurang nifas satu lahzah. Jadi sekurang-kurang haid dengan sekurang-kurang nifas ada perbezaan. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam, manakala sebanyak-banyak nifas 60 hari. Okey, itu perbezaan yang kedua. Yang ketiganya, kebiasaan haid 6-7 hari. Yang keempatnya, manakala kebiasaan nifas 40 hari. Okey, itu perbezaan yang ketiga. Perbezaan yang keempat, bersangkut dengannya oleh balik. Maksudnya balik, keluar darah haid menandakan menjadi alamat perempuan tu telah balik. Manakala keluar darah nifas bukanlah alamat perempuan tu balik. Boleh faham? Orang puan keluar darah nifas, adakah darah nifas tu alamat dia balik? Tak. Tapi orang puan keluar darah nifas, perempuan tu balik. Tapi bukanlah alamat balik dia keluar darah nifas. Bukan keluar mani sebelum daripada ni. Okey, boleh faham? Sebab tu dia mengandung. Sebab kan lepas daripada mengandung, bersalin kan, keluar darah nifas. Jadi orang perempuan yang bersalin, keluar darah nifas, bukanlah keluar darah nifas tu alamat tanda dia balik. Bukan dia balik dengan alamat yang lain. Keluar mani sebelum daripada tu. Sebab tu dia mengandung. Okey, boleh faham kan? Manakala keluar darah haid menandakan perempuan tu telah balik. Orang puan gang keluar darah haid, balik dah dia. Maksud dia balik, ada dah tanggungan ataupun kewajipan bebanang syarak atas kepala dia. Ada dah bebanang syarak atas kepala dia. Wajib dia kena tutup aurat. Kalau tutup aurat dosa, dia menanggung dosa. Wajib dia kena sembahyang, wajib dia kena puasa. Dah saya dah nikah lagi, ayah saya dah tanggung. Dah, mung tanggung diri. Dah muat dosa. Dah saya nikah dah tu lelaki saya tanggung. Oh, sedap lah lagu tu nyanyi kau lelaki. Orang lelaki tanggung belaka dosa orang puang. Dah, mung yang tanggung dosa sendiri. Bukan orang lelaki tanggung. Allah Ta'ala kata dalam Quran, wala taziru waziratun ukhra wala taziru waziratun wizra ukhra. Seorang dia tidak menanggung kesalahan beban orang lain. Orang hak tu melakukan dosa, dia hak yang tanggung. Kita melakukan dosa, kita tanggung. Bukan bini melakukan dosa, tu lelaki tanggung. Selak tu lelaki kena tanggung dosa bini. Bini masuk syurga semua, tu lelaki pada dalam neraka. Dosa bini mana? Tu lelaki tanggung neraka. Dah. Salah. Orang hak yang kata tu lelaki tanggung dosa bini, hak tu adalah salah. Menyalahi Al-Quran. Allah Ta'ala kata lagu mana? Wala taziru waziratun wizra ukhra. Tu kita kena ingat. Cuma adalah cuma tu lelaki menjadi kewajipan kepada dia bimbing isteri dia. Kalau tidak bimbing, tok lelaki dosa. Dah orang puan tak dosa, dosa juga. Maksudnya tok lelaki terlibat sama. Bukanlah orang puan tak ada dosa. Lelaki boleh faham kan? Orang lelaki dia tengok bini dia dak pakai tudung. Allah Rabbi, suka pula bini dia rambut merah. Oh, suka dia dak pakai tudung. Maka dia terlibat sama. Kerana mana? Kerana dia melihat kemungkaran tapi dia tidak cegah. Sedangkan Nabi SAW dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim kata Rasulullah, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Barang siapa yang melihat di kalangan kamu kemungkaran, maka hendaklah dia ubah dengan tangan. Tidak mampu dengan mulut, tidak mampu dengan hati. Jadi orang puang dia yang melakukan dosa, dia tanggung dosa. Cuma orang lelaki redha dengan perbuatan dosa yang dilakukan oleh isteri, dia terlibat sama. Bukan maksud orang puang dak dosa. Tu lelaki dia larang dah, bukan dak larang. Tapi kena cek pada dinding tu lelaki dia. Sebab tu lelaki dia jenis sutung sikit. Bini dia gagah. Bini dia tu wakil taekwondo. Okey, dah lepas dah bagi tu lelaki aku larang dah.
Faham tak kira? Dua kali dah lekat dinding kena jack bini. Sebagai contoh. Dan bini buat juga. Dan orang lepas dah bagi yang kita. Faham tak kira? Sebagaimana yang berlaku kepada Nabi Allah Nuh dan Nabi Allah Lut. Faham tak kira? Wa daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Allah Taala buat perbandingan yang mana isteri kepada Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Lut kufur. Tempat di mana? Neraka. Faham? Dah Nabi Allah Nuh Lut terlibat sama. Dah sebab mana? Kabur dah. Dakwah dah. Okey, boleh faham kan? Tu kita kena faham. Jangan tersilap. Perkataan suami menanggung dosa isteri. Ayah menanggung dosa anak. Allah letih lah. Gitu dia buat dosa, kita tanggung. Allah Ta'ala Tuhan yang maha adil kan? Seseorang tidak menanggung dosa orang lain, melainkan dia redha dengan perbuatan dosa. Okey, itu kita kena ingat. Jadi ada apabila perempuan tu balik, ada dah bebanang syarak atas kepala dia. Ada dah bebanang, ada dah kewajipan hak yang tidak boleh dia, yang mesti dia kena buat. Ada dah larangan hak yang tidak boleh dia tinggal, yang mesti dia kena tinggal. Ada dah larangan yang mesti dia kena tinggal. Yang keduanya bersangkut dengan iddah. Haid ni bersangkut dengan iddah. Perempuan yang dicerai oleh suami dia. Perempuan tu dicerai oleh suami dia, sedangkan dia keluar darah haid. Maka tempoh iddah dia adalah 3 kali suci. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. 3 kali suci. Habis suci 3 kali, habis dah. Tok lelaki dia nak rojak balik, dah boleh dah. Faham? Tapi sebelum daripada habis tempoh suci tu, tok lelaki dia nak rojak balik, boleh. Mu nak ke tak buh ke, dah boleh. Mesti mu akan jadi bini suamimu. Di kadang-kadang orang tak faham. Ni banyak ni dalam masyarakat kita. Diingat apabila berlaku perceraian yang pertama, bebas dah dia dah. Perempuan perceraian yang pertama, perceraian yang kedua, dalam tempoh iddah masih lagi pada hukum isteri. Tu kena ingat. Melainkan perceraian yang ketiga. Faham lagi? Masih lagi hukum isteri. Lepas tu tok lelaki dia nak rojak balik. Orang puan kata, saya tak boh. Tok lelaki kata, saya nak rojak balik ustaz. Tapi bini saya tak boh. Lepas tu lama mana? Baru seminggu, baru cerai dia. Hak lelaki pun dah reti juga. Tahu tak, perempuan dalam tempoh iddah, tolak pertama, tolak kedua, masih lagi hukum isterimu. Mu boleh rojak bila-bila masa tanpa persetujuan dia. Okey, boleh faham? Tanpa perlu kepada persetujuan dia. Tolak dengan rojak, tapi syarat rojak dalam iddah. Rojak masih lagi dalam iddah tolak raj'i. Tolak kali pertama, tolak kali kedua tanpa perlu meminta izin daripada isteri. Sah rajak. Dah kena nak rajak, panggil tu imam tak? Sebut dengan mulut saja, aku rajak balik isteri aku. Selesai. Okey, boleh faham? Atau orang puan kena tahu. Ni pada nikah je. Hukum yang berkait dengan nikah, kita kena tahu. Tu ada ustaz kata tak boleh, melainkan kena persetujuan daripada isteri. Ustaz tu tak reti. Kita tak selalu dah reti. Dah faham. Kalau dah pandai hukum hakam, jangan cakap bab fiqh. Ni adalah hukum hakam. Okey, boleh faham? Kalau tak reti, jangan cakap. Sebab ada kan dalam 2 minggu, bulan lepas, ada ustaz kata tak boleh, mereka kena minta persetujuan daripada isteri. Berapa tak boleh? Orang puan tu ada haid. Lepas tu habis dah tak, baru lagi seminggu lagi kata ustaz tu tak boleh. Allahu Rabbi. Ustaz mana pula kata tak boleh. Okey, kalau dah pandai hukum hakam, jangan cakap bab fiqh. Kerana hukum hakam adalah agama. Kita akan dipersoalkan di hadapan Allah terhadap setiap apa yang kita katakan. Okey, boleh faham kan? Itu ni di antara benda yang penting yang perlu kita kena tahu. Yang ketiganya dipanggil istibra'. Ni haid dia berkait dengan istibra'. Apa nak istibra'? Memastikan rahim kosong daripada jani, daripada kandungan. Di istibra' ni kita buat contoh lagu mana sekarang ni. Kita buat contoh lah. Kalau dulu dia panggil ada hamba abdi dulu. Dia orang lelaki apabila dia beli hamba abdi, dia dapat hamba abdi, hak puang dia boleh pakai. Boleh faham? Maksudnya perempuan dia halal kepada lelaki, yang pertama dengan perkahwinan, yang keduanya memiliki hamba. Kalau hamba perempuan tu telah dipakai oleh penghulu dia sebelum daripada ni, apabila boleh kepada penghulu baru, dia penghulu baru wajib kena istibra' dulu. Kena biarkan hamba perempuan keluar sekali haid. Lepas tu baru boleh orang lelaki guna hamba dia. Okey, itu dipanggil istibra'. Okey, boleh faham? Jadi istibra', haid dia berkait dengan istibra'. Dalam satu hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad bin Hanbal
dan Imam Abu Daud, yang mana hadis ini dicerita oleh Abu Sa'id Al-Khudri, yang mana di zaman Rasulullah ada satu kali tu Rasulullah tawang tawanang Autas, puak Autas, ada tawanang, yang mana dalam tawanang ada perempuan. Jadi Rasulullah putuskan untuk jadikan perempuan dia sebagai hamba abdi. Maka bagilah kepada sahabat. Maka Rasulullah kata lagu mana kepada sahabat, la tuta'u hamilun hatta tada'. Jangan sekali disetubuhi perempuan yang hamil sehingga dia bersalin. Lepas tu kata Rasulullah, wala ghairu dhati hamlin hatta tahid. Perempuan yang tidak mengandung, kalau perempuan mengandung dia bersalin dulu. Kalau perempuan yang tidak mengandung, jangan disetubuhi dia melainkan setelah daripada dia berlaku sekali haid. Jadi lalu tu kata ulama ambil daripada hadis ni, maka perlu perempuan yang dimiliki melalui dimiliki, kita beli ke tak kira dah, mesti sebelum daripada nak guna dia, nak bersama dengan dia, mesti setelah daripada sekali haid. Jadi bermakna haid dia berkait dengan istibra', manakala nifas dia tidak berkait dengan istibra'. Yang kelimanya, ada gambaran berlaku pengguguran solat dalam tempoh sekurang-kurang haid. Ada sekurang-kurang haid sehari semalam. Dalam sehari semalam adalah solat yang gugur. Manakala nifas tidak ada gambaran berlaku pengguguran solat di dalam tempoh sekurang-kurang nifas. Sebab sekurang-kurang nifas satu lahzah. Mana ada waktu sembahyang satu lahzah saja? Ada waktu sembahyang satu lahzah. Satu detik je waktu dia. Mana ada dah sedang nak sembahyang kan? Jadi kalau orang keluar nifas satu lahzah, tak ada pengguguran kewajipan solat atas dia. Manakala sekurang-kurang haid ada pengguguran kewajipan solat kerana sekurang-kurang haid adalah sehari semalam. Okey, selesai masalah ni. Okey, kita pergi kepada bab yang kelima, iaitu bab cara pengiraan darah yang keluar secara putus-putus. Cuma soalan yang dua tadi itu tak sampai lagi. Nanti lepas daripada ni sampai. Soalan yang kedua tadi. Anda ingat lagi soalan? Jangan bimbang nak ingat. Sebab kita dah main semua kan masalah ni. Jadi kita ingatlah. Cara pengiraan darah yang keluar secara putus-putus. Kita ada orang puang keluar darah secara putus-putus. Kan kita kata ada keluar darah secara berterusan, ada keluar darah secara putus-putus. Maksud darah keluar secara berterusan adalah kalau orang puang tu pakai tuala dia, darah ada di tuala dia. Okey, boleh faham? Ataupun kalau darah tak ada di tuala dia, dia cek dengan kapal ke, dengan ngorek telinga ke, darah ada dalam. Okey, boleh faham? Darah ada dalam, maka dihukumkan darah haid ataupun darah nifas. Ada orang puang, dia keluar darah secara putus-putus. Keluar, berhenti, keluar, berhenti, keluar, berhenti. Okey, lagu manakah cara pengiraan dia? Hal ni kita bincang dah tadi. Cuma kita baca bila sampai tafak dia. Kata kena, ulama berselisih pandangan pada menetapkan cara pengiraan darah haid yang diselangi oleh naqa'. Maksud naqa' ni bersih daripada darah. Darah ni, naqa' ni maksudnya tak ada darah. Tadi kita ada sebut dah istilah naqa'. Tak ada darah. Orang Arab, ulama kata naqa'. Perselisihan tersebut terbahagi kepada dua pandangan. Okey. Biar nak hurah dulu, baru kita baca benda yang disebut dalam buku kita. Sekarang ni, orang perempuan ada yang keluar darah secara berterusan. Ada darah tu keluar secara berhenti. Okey, sebelum daripada kita masuk ke dalam perbincangan ni, kita kena tahu dulu lagu manakah cara perempuan nak tahu darah dia telah berhenti. Lagu manakah perempuan nak tahu darah dia telah berhenti. Perempuan nak tahu darah dia telah berhenti dengan dua. Yang pertamanya dengan tak ada darah. Yang keduanya keluar cecair putih. Dia selepas daripada perempuan, biasanya ada sebahagian daripada perempuan apabila suci daripada haid, dia akan keluar cecair putih. Orang puan. Orang lelaki tak tahu kalau benda, orang lelaki inguh je, keluar inguh je orang lelaki. Baik, ada orang puan dia keluar cecair putih setelah daripada suci daripada haid. Okey. Yang pertama dia kering, yang keduanya keluar cecair putih. Ni dua alamat, dua tanda perempuan keluar darah. Dua alamat ni adalah dua alamat yang disepakati oleh ulama. Orang puang dia keluar darah, tiba-tiba tak ada darah, lepas tu ada cecair putih, maka bermakna dia telah suci. Okey, boleh faham? Yang keduanya dak keluar cecair putih tapi cek darah tak ada. Darah tu lebih luar, dalam pun tak ada. Cecair putih tak tubik lagi. Maka menurut pandangan majoriti ulama juga itu adalah tanda dia suci. Okey, boleh faham? Perbahasan ni sebenarnya perbahasan yang panjang.
mana perlu diutamakan benda kering ke ataupun cecair putih ke, ni perbahasan yang panjang. Ana tak mahu bincang secara panjang lebar kerana melihat kepada kita waktu kita singkat sahaja, takut tidak sempat. Okey, boleh faham? Orang puang ni keluar darah secara putus-putus. Okey, lagu mana? Kita kena buat contoh. Sebenarnya ada belaka ni warna-warna darah hamba bawa belaka warna benda ni warna hitam darah, ni merah, kuning, oren, ada belaka darah Okey, katakanlah kita ambil daripada hari, okey, kata bulan Muharram. Kita cak 1 Muharram, kita taklah sampai ke 15 Muharram. Okey, orang puang ni pada 1 Muharram, katakanlah darah dia tubik 5 jam. Lepas tu 2 Muharram tubik 5 jam. 3 Muharram tubik 5 jam. 4 Muharram tubik 5 jam. 5 Muharram tubik 5 jam. Okey, kita buat contoh gini dulu. Okey, lepas daripada 5 Muharram dah tubik dah darah. Sebagai contoh. 1 Muharram tubik 5 jam. Okey, apabila darah ni berhenti, maka kita kepada wajib perempuan basuh dan sembahyang. Apabila darah tubik pula, maka tak boleh dia sembahyang. Manakala darah berhenti pula, wajib dia kena sembahyang. Apabila darah keluar, tak boleh sembahyang. Begitulah seterusnya. Okey, boleh faham? Sekarang ni kalau tak cukup lagi 24 jam, orang puang saat ni tu tak wajib mandi. Sampai ke hari yang kelima, tubik pula 5 jam berhenti. Okey, cukup 5, 10, 15, 20, 25. Maka ketika tu wajib perempuan mandi dan sembahyang. Okey, selesai. Okey, soalannya bukan kita nak bincang bab ni. Bab ni kita bincang dah tadi. Kita nak bincangnya tempoh di antara 5 jam hari pertama dengan 5 jam hari kedua dak tubik darah ni. Tempoh ni dinamakan sebagai tempoh naqa, nama dia. Dalam bahasa Arab, naqa, bersih daripada darah. Okey, hukum hak yang dak tubik darah ni, hukum dia ulama mazhab Imam Syafi'i ada 2 pandangan dalam masalah ni. Yang pertamanya nama dia adalah qaul as-sahbi. Yang keduanya nama dia qaul al-laqti. Okey. Maksud dia, qaul adalah pandangan as-sahbi, heret. Qaul al-laqti pandangan kutip. Kita ada 2 qaul. Qaul as-sahbi, qaul al-laqti. Lagu mana qaul as-sahbi? Tempoh yang tidak keluar darah dihukumkan sebagai haid. Ni dipanggil haid hukman. Sebab asal haid darah. Hak ni darah hakikatan, darah sungguh. Hak ni darah hukman. Pada hukum adalah haid. Sebab dia, sebab darah hari yang kelima, 5 jam hari yang pertama dengan 5 jam hari yang kelima adalah satu. Jadi apabila satu, darah haid yang satu ni, jadi tempoh yang tak tubik darah juga dihukumkan sebagai haid. Okey, boleh faham? Ni qaul as-sahbi. Boleh faham ke tak? Manakala qaul al-laqti, okey, takut orang puan lambat faham. Kita buat contoh susah sikit. Kita buat contoh mudah. Orang puan lambat sikit faham kan? Okey. Kita buat contoh mudah sikit. Okey, tengok Kita buat contoh lain. Katakanlah daripada hari yang pertama, hari kedua, ketiga tubik darah. Hari keempat, kelima, keenam, ketujuh dak tubik darah. Hari ke-8, ke-9, ke-10 tubik darah semula. Masuk hari ke-11 dak tubik darah. Okey, ni ada darah, hak ni tak ada darah. Hak ni ada darah, hak ni tak ada darah. Okey. Berarti katakanlah benda ni berlaku pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan wajib kepada kita berpuasa. Betul tak gitu? Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa hak yang menyaksi anak bulan, nampak anak bulan, maka wajib dia kena puasa. Puasa adalah di antara rukun Islam. Baik, apabila dia tu mukallafah, perempuan tu mukallaf akil balik, tak ada mani, tak ada darah haid, tak ada darah nifas, wajib dia puasa. Sekarang ni hari pertama keluar darah, hari kedua keluar darah, hari ketiga tak puasa Hari keempat darah berhenti. Okey, apabila darah berhenti, maka wajib dia kena puasa pada hari yang keempat. Okey, boleh faham? Wajib mandi. Wajib mandi, wajib sembahyang, wajib puasa. 4, 5, 6, 7, 4 hari berhenti. Hari ke-8 tu dia pula. Kata ulama, hari ke-8 dihukumkan sebagai darah haid kerana dia berada dalam lingkungan 15 hari. Okey, boleh faham? Hari ke-8, 9, 10 tubik pula. Jadi haid. Hari ke-11 dah berhenti dah. Okey, tak ada orang mari. Jadi bermakna haid dia semua sekali adalah
10 hari. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 6 hari ini dipanggil haid haqiqatan, ada darah sungguh. Manakala 4, 5, 6, 7 dipanggil haid hukman, mengikut qaul as-sahbi. Okey, boleh faham? Andai kata dia telah puasa 4, 5, 6, 7, maka puasa dia tidak sah. Kerana tempoh tersebut adalah tempoh haid. Dah sah dia puasa, dosa ke tak? Tak dosa. Sebab dia berada di sini, bukan berada di sini. Okey, boleh faham? Sekarang ni dia tahu tak benda ni haid? Tak tahu. Melainkan apabila sampai sini, apa yang dituntut kepada dia adalah melakukan puasa. Cuma kita ubah hukum, bila kita ubah balik hukum ketika tubik semula darah. Okey, boleh faham? Apabila tubik semula darah, Allah, baru kita ubah hukum. Okey, boleh faham kan? Kita kena ingat, ambil daripada sini, jangan duduk sini dah. Kita mari daripada sini. 1, 2, 3. Darah berhenti. Darah berhenti, tak payah puasa lah. Tak payah puasa pula. Puasa lah. 4, 5, 6, 7, 8 mari pula darah. Dalam lingkungan 15 hari. Okey, tak boleh puasa lah. Dan ni tempoh nak mari darah. Kata ulama, tempoh nak mari darah, ulama ada 2 pandangan. Yang pertamanya qaul as-sahbi. As-sahbi ni heret. Tepat hak dak tubik darah dihukumkan haid. Atau dipanggil haid hukman, pada hukum. Faham? Sebab benda haid pada hukum. Sebab 1, 2, 3 haid, 8, 9, 10 haid. Haid sama kan? Jadi hak tengah juga kira haid lah. Sebab haid sama. Okey, boleh faham kan? Boleh faham kan? Pandangan yang kedua, qaul al-laqti. Laq, pungut, kutip. Dia kata hak tubik darah kita bagi hukum darah, hak dak tubik darah kita bagi hukum dak tubik darah. Maksudnya hak tubik darah haid, hak dak tubik darah suci. Tapi suci ni lain daripada suci di antara 2 haid. Okey, itu mengikut qaul al-laqti. Pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i adalah qaul as-sahbi. Pandangan yang kedua bukan mu'tamad. Okey, boleh faham? Orang puan kata dah boleh dah nak pakai pandangan yang kedua? Boleh. Kalau pakai pandangan yang kedua, tak perlu dah qada puasa. Pandangan yang pertama kena qada balik. Okey, boleh faham? Boleh faham kan? Jelas kan? Okey. Tiba-tiba pada bulan berikutnya. Okey, bulan berikutnya. Ni bulan berikut. Bulan depan pula. Bulan ni 1, 2, 3 berhenti darah. Lepas tu dia pun puasa lah. Bulan berikutnya berlaku pula 1, 2, 3 darah berhenti. Darah berhenti tak mari dah hari ke-4. Okey, kata ulama, pada bulan yang kedua tidak boleh dia sembahyang, tidak boleh dia puasa. Okey, boleh faham? Sebab dia, sebab pada bulan sebelum ni tempoh berhenti ini dihukumkan sebagai haid. Apabila pernah dah berlaku sekali, berhenti, mari semula, tiba-tiba berhenti pula sebelum cukup 10 hari. Okey, boleh faham? Maka kata ulama kena tunggu. Tak boleh dah puasa, tak boleh dah sembahyang. Okey, boleh faham kan? Kerana berpandukan kepada bulan lepas. Ni kali pertama berlaku. Kalau kali kedua berlaku, dia tak boleh sembahyang. Sebab kali pertama dulu menjadi tanda bahawasanya hari 4, ke-5, ke-6, ke-7 adalah haid. Okey, boleh faham kan? Tapi pandangan ni adalah pandangan Imam Rafi'i dan disokong oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Namun pandangan Imam Nawawi sama je pada bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat. Apabila berhenti, walaupun sama dengan bulan lepas dah mari pula, berhenti je kena sembahyang. Berhenti je kena mandi, kena sembahyang. Okey, boleh faham kan? Ke tak faham lagi? Sekali lagi, takut tak faham. Okey, andai kata orang puang ni sebelum ni tubik darah sama-sama dah, sama-sama 7 hari, 7 hari, 7 hari, 7 hari sama-sama. Tiba-tiba bulan ni keluar darah 3 hari berhenti. Okey, apa hak yang perlu dibuat oleh perempuan ni? Bukan tunggu sampai ke 7 hari, bukan. Sebab dia tidak pernah berhenti mari semula darah. Biasa mari 7 hari tak berhenti. Tiba-tiba bulan ni 3 hari berhenti darah. Okey, apabila berhenti darah, berhenti mari pula. Okey, mari pula, maka masih lagi dihukumkan haid dalam lingkungan 15 hari. Sampai ke hari 10 berhenti dah darah, hari ke-11 berhenti dah darah. Jadi bermakna haid dia daripada hari pertama sampai ke hari 10. 1, 2, 3 ada darah, 8, 9, 10 ada darah, tu memang sebenarlah darah haid. 4, 5, 6, 7 mengikut qaul as-sahbi, ni haid juga tapi haid pada hukum. Ni bukan haid haqiqatan, haid hukman. Okey, boleh faham? Selesai masalah. Tiba-tiba bulan berikutnya jadi gini juga. 1, 2, 3 berhenti darah. Okey,
Apabila berhenti darah, tempoh berhenti ni wajib tak dia sembahyang, wajib tak dia mandi, wajib tak dia puasa? Ulama berselisih pandangan. Baru kita urau ulama berselisih pandangan. Imam Rafi'i dia kata tak wajib dia mandi, tak wajib dia sembahyang, tak wajib dia puasa. Bahkan melakukan perbuatan tersebut adalah tidak dibolehkan. Sebab dia, sebab bulan lepas menjadi bukti qarinah bahawasanya berhenti pada hari yang keempat adalah dihukumkan sebagai haid. Okey, dia mengikut pandangan siapa? Imam Rafi'i dengan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Namun Imam Nawawi dan ramai juga ulama mazhab Imam Syafi'i dikata kali pertama, kali kedua, kali ketiga begitulah berikutnya hukum dia sama. Setiap kali berhenti mesti kena sembahyang. Okey, setiap kali keluar balik darah dalam lingkungan 15 hari mesti kena tinggal sembahyang. Okey, boleh faham kan? Boleh faham ke tak? Cuma apa yang disokong oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami adalah pada bulan kedua dia kena berhenti daripada sembahyang sehingga cukup 10 hari. Okey, boleh faham tak? Kita ambil pandangan Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Katakanlah 1, 2, 3 darah mari. Hari keempat darah berhenti. Okey, kata Ibn Hajar tak boleh sembahyang sehingga berapa hari? Ambil bulan lepas dah. Berapa hari bulan lepas? 10 hari. Jadi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sebelah tak mari lagi. Sini tak boleh. Sini mula dia kena mandi. Bila dia mandi, maka hari yang keempat sampai ke hari 10 dia kena qada balik sembahyang dia kerana darah dah tubik dah. Okey, boleh faham? Boleh faham kan? Kena qada balik. Kalau darah tubik, selesailah. Sama dengan bulan lepas. Dah kalau dah tubik, dia ada dua kemungkinan kan? Kemungkinan berlaku sama, kemungkinan berbeza. Okey, boleh faham ke tak? Orang faham tak tak faham? Sekali lagi kalau tak faham. Allah Rabbi. Sekali lagi takut bolok kita padang. Orang puang ni, kita kata orang puang ni biasa haid dia 7 hari. Ni biasa 7 hari, 7 hari, 7 hari, 7 hari. Tiba-tiba masuk bulan ni, dia datang haid berapa hari? Nak lepas ni tak adil. Berat rasa. Kena pegang kau. Baik. Okey, katakanlah 1, 2, 3 mari darah. Tiba-tiba hari keempat 5, 6, 7 dah mari darah. Lepas tu hari ke-8 mari pula darah. 9, 10. Lepas tu hari hari ke-11, 12 mula dah mari darah, habis dah darah. Okey. 1, 2, 3 darah mari. Apabila habis berhenti darah, dia kena mandi, kena sembahyang, kena puasa. 4, 5, 6, 7. Di masa berhenti ni, dia kena ambil zahir. Zahir apabila dak mari darah, dak mari darah. Tapi lepas daripada ni kemungkinan mari semula, kemungkinan tak. Tapi oleh kerana kemungkinan dak mari itu asal, maka ambil orang dak mari. Okey, boleh faham? Tiba-tiba mari pula. Ni masalah mari pula. Hak dak mari tu tak cara dah. Hak mari pula warna hukum. Mari pula. Oleh kerana dalam lingkungan 15 hari 15 malam, hak mari pula kita hukum darah haid. 8 darah haid, 9 haid, 10 haid. Tiba-tiba berhenti. Okey, berhenti mandi, sembahyang, puasa sini. Okey, lepas tu dak mari dah. Okey, selesai. Jadi bermakna dalam bulan ni haid dia adalah 10 hari. Okey, boleh faham? Haid dia berapa hari? 10. Berbeza dengan bulan sebelum daripada ni. Cuma hak tubik darah nari 1, 2, 3, 8, 9, 10. Hak dak tubik darah juga dihukumkan sebagai haid. Kita kata benda dihukumkan. Haid pada hukum. Ni dipanggil qaul as-sahbi. Pandangan mu'tamad as-sahbi. Yang kedua qaul al-laqti. Al-laqti hak ni suci. Okey, kita tak mahu ambil pandangan hak yang kedua, tapi nak amal tak ada masalah, boleh. Pandangan mu'tamad hak yang pertama. Hak ni haid, hak tengah hak dak mari pun juga haid. Okey, selesai. Tiba-tiba bulan kedua berlaku pula benda yang sama. Okey, tubik darah 1, 2, 3 dak mari darah. Okey. Hari keempat dak mari Soalannya pada hari keempat ni kena buat macam bulan sebelum ni ke ataupun dak boleh dah sembahyang? Sini ada dua pandangan. Pandangan Imam Nawawi kata wajib dia kena sembahyang sama dengan bulan pertama. Setiap berhenti darah mesti kena sembahyang. Ni pandangan Imam Nawawi. Manakala Imam Rafi'i kata tak boleh dah dia sembahyang. Sebab dia, sebab bulan sebelum ni membuktikan ataupun menjadi sandaran bahawa tempoh berhenti dihukumkan haid. Jadi tak boleh dia sembahyang. Okey, boleh faham? Boleh faham kan? Sebab pernah berlaku dah lagu tu. Ni Imam siapa? Imam Rafi'i. Dan pandangan ni disokong oleh Imam Ibn Hajar. Kata Imam Ibn Hajar, pandangan ni lah pandangan wajih, pandangan yang nampak ada jalan jugalah.
Pandangan yang tepat jugalah kata Imam Ibn Hajar. Okey, kalau kita ambil pandangan Imam Rafi'i, pada hari yang keempat tak payah sembahyang. Ni ambil pandangan Imam Rafi'i, tak payah sembahyang. Kalau Imam Nawawi sembahyang, Imam Rafi'i 5, 6, 7, 8, dak mari lagi darah. Okey, tak payah sembahyang ya. 9, 10. Okey, lepas daripada tu hari ke-11 dak mari juga darah. Okey, apabila hari ke-11 dak mari juga darah, maka sini dia kena mandi dah. Sebab bulan lepas 10 hari je. Okey, boleh faham? Sini dia kena mandi dah untuk sembahyang pada hari yang ke-11. Lepas tu hak ni hak yang dia dah tinggal, wajib kena qada balik sembahyang. Sebab tak ada darah. Okey, boleh faham? Kan dia ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama jadi macam bulan lepas sungguh. Kemungkinan kedua nak jadi terus. Maksudnya dah terbit direct darah. Boleh faham kan? Pening tak? Tak pening kan? Ringkas je ni sebenarnya ni. Rasanya mudah je kan? Okey, kita baca. Ulama berselisih pandangan pada menetapkan cara pengiraan darah haid yang diselangi oleh naqab. Naqab maksudnya bersih daripada darah. Perselisihan tersebut terbahagi kepada dua pandangan. Pandangan yang pertama pandangan as-sahbi, maknanya menarik dan mengheret, iaitu dijadikan naqab. Okey, kedengaran naqab, makna benda naqab bersih daripada darah, tak ada darah. Kita nak tahu bersih, kita cek lah. Gitu. Kita tu maksudnya orang puang lah. Hamba nak cek mana? Hamba tak ada. Okey, iaitu dijadikan naqab, yakni bersih daripada darah yang berada di selang-selang darah yang dalam tempoh 15 hari. Dijadikan sebagai darah haid. Maka diheretkan hukum haid kepada naqab di dalam tempoh 15 hari. Naqab makna bersih darah. Hak yang tak ada darah pun kita bagi hukum haid. Pandangan ini adalah pandangan mu'tamad. Penjelasan berkenaan dengan cara pengiraan darah yang putus-putus menurut pandangan as-sahbi. Tengok hari 1 sampai ke 15. Kedudukan hari pertama 6 jam. 2 dan 3 naqab. 4, 8 jam. 5, 9 naqab. 5 hingga 9 10, 7 jam darah. 11, 14 naqab. 15, 8 jam. Maka hendaklah kita hitungkan tempoh waktu darah dalam masa 15 hari. Jika sampai tempoh darah itu selama 24 jam, maka darah tersebut adalah darah haid. Namun jika tidak sampai darah itu 24 jam, maka darah tersebut adalah darah istihadah, darah fasad. Sebab sukan haid adalah 24 jam. Okey. Maka jelas daripada rajah di atas bahawa bilangan jam yang mana perempuan tersebut melihat darah di dalamnya ialah 6 campur 8 campur 7 campur 8 jadi 29 jam. Maka darah ini adalah darah haid. Seperti itu juga tempoh naqab. Maksudnya tempoh naqab itu juga dihukumkan haid. Jadi apabila tempoh naqab dihukumkan haid, apabila dia telah mengerjakan salat, maka tidak sah salatnya dalam tempoh itu. Namun tidak wajib dia qada semula, sebab sembahyang yang ditinggalkan dalam tempoh haid tidak wajib qada. Apabila dia telah berpuasa, maka tidak sah puasanya dan wajib atasnya qada semula puasa itu. Okey. Lepas tu start daripada tengok nota kaki nombor 8 tu, selah, dua lah, tiga lah, hampir 3 lah setengah. Waktu tu adalah daripada ana sendiri. Waktu ana hura berkenaan dengan hak yang ana bincang sebelum daripada ni. Hak yang ana ada orang kata mesti kena tunggu 24 jam. Hak itulah perbincangan hak yang panjang, hak yang ana tulis berkenaan dengan permasalahan tu. Okey. Hak yang kan tadi kita ada bincangkan tadi, ada orang kata apabila perempuan tu berhenti darah dan sembahyang mereka kena tunggu 24 jam. Dan ana kata perkataan tu adalah perkataan hak yang salah. Mana hujah dia? Okey, boleh baca nota kaki hak yang ana buat lebih kurang dalam 13.5. Boleh bacalah. Siap dengan hujah-hujah dan contoh-contoh. Ana datangkan contoh. Okey. Yang keduanya muka surat 25, sambung 25. Waktu tinggal betul baca sedikitlah. Okey, pandangan al-laqti. Pandangan al-laqti maksudnya memungut dan mengumpul. Iaitu dikumpul waktu-waktu darah itu dikirakan sebagai darah haid, manakala waktu naqab tak ada darah pula dikirakan sebagai suci. Tapi pandangan al-laqti bukanlah pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Pandangan mu'tamad adalah pandangan hak yang as-sahbi tadi. Okey, boleh faham kan? Okey, kita lebih kurang dalam 15 minit lagi masa kita. Kita mungkin ada soalan. InsyaAllah kita akan jawab soalan sekejap. Kalau sekiranya orang puang ada soalan, bolehlah ajukan. Okey, kita ada berapa pak kertas ni. Tapi pak kertas tak semesti pak soalan. Mungkin satu kertas ni lebih daripada satu soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kiranya datang haid 5 hari. Kiranya datang haid 5 hari, kemudian berhenti 2 hari. Kemudian datang lagi selepas 2 hari, berhenti. Dalam tempoh berhenti itu adakah wajib solat puasa? Thank you Ustaz. Benda maksudnya. Soalan yang kita telah bincang saat ni, betul tak? Betul tak gitu? Okey, oleh kerana ditanya kita kena jawab. Sebab ni adalah harapan orang. Baik.
Man qada hajata akhihi qadallahu hajatah. Sesiapa hak yang tunai hajat saudara dia, Allah Taala tunai hajat dia. Dia hajat dia. Biarlah kita jawab dah saat ni, kita jawab pula sekali lagi. Okey, dia kata haid dia bukan haid dia sebab soalan ni orang lelaki. Orang lelaki tak ada haid. Ke daripada orang puang? Orang puang biarlah kita dah kiralah daripada orang lelaki ke orang puang. Yang penting kita jawab soalan. Dia kata haid dia mari 5 hari, lepas tu berhenti 2 hari, lepas tu mari pula 2 hari. Soalannya dalam tempoh berhenti tu wajib tak kena sembahyang? Wajib tak kena sembahyang, wajib tak kena puasa? Wajib kena sembahyang dan wajib kena puasa. Okey, boleh faham? Haid dia mari darah 5 hari. Apabila 5 hari mari, darah tu berhenti. Dia apabila berhenti darah, maka wajib dia kena mandi dan wajib dia kena sembahyang. Dah kat gigi tubik pulak tu ustaz. Dah kang tubik pulak tempoh berhenti saat ni tu kang haid kan? Mengikut qaul as-sabi, kat gigi bertubik pulak mu tahu bila tubik tu? Mu tahu lepas daripada lalu ke sebelum lalu? Faham tak dia? Akan datang kita tak tahu. Sekarang kita nak hukum hak ni. Okey, dia faham ke tak? Kita nak hukum hak bila? Bukan kita nak hukum akan datang. Kita nak hukum sekarang lah ni. Pada hari ni darah tak ada. Yang menghalang aku sembahyang adalah darah. Darah ada tak? Tak ada darah. Apabila tak ada darah, maka adakah perlu kita kena tunggu? Tak perlu kita kena tunggu. Dah. Lagu mana kita buat? Kena mandi, sembahyang dan puasa kalau pada bulan Ramadan. Faham ke tak? Hari pertama dia puasa, hari kedua dia puasa, tiba-tiba tubik darah pula. Kena berhenti pula. Tak disembahyang lah. Sebab bila tak disembahyang, kerana masih lagi dalam lingkungan 15 hari. Sebanyak-banyak 15 hari. Darah yang keluar pula pada hari yang ke-8. Dah 5 hari datang darah, 2 hari berhenti, hari ke-8 lah. Dihukumkan masih lagi darah haid. Okey, boleh faham? Berhenti, mari 2 hari, berhenti pula. Situ dia kena mandi, kena sembahyang, kena puasa. Faham tak lagi? Ada orang kata kena tunggu 15 hari, 15 malam. Ada orang kata kena tunggu sehari semalam. Sebenarnya perkataan-perkataan tersebut ada benarnya dalam beberapa keadaan sahaja. Ada benar, bukan kita kata salah. Tapi untuk kata masalah tu semua sekali kena tunggu lagu tu adalah salah. Berapa salah? Tadi kita datangkanlah hujah. Okey, kita datang kali kedua hujah dia. Okey, dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza aqbalat haidatuki fada'is salah wa idza adbarat faghtasili wa salli." Kata Rasulullah, apabila datang darah haid, maka mu kena tinggal sembahyang. Apabila darah haid pergi, maka mu kena mandi dan mu kena sembahyang. Okey, mari darah 5 hari, darah berhenti. Okey, darah berhenti ni darah datang ke darah pergi? Darah datang ke darah pergi? Darah pergi. Okey, tengok bertepatan dengan hadis. Benda kena sembahyang. Orang yang kata kena tunggu 24 jam menyalahi hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, menyalahi dalil. Pandangan tersebut adalah pandangan syadz. Okey, boleh faham? Pandangan yang menyalahi dalil. Okey, boleh faham? Lepas tu orang puan kata, dah takut darah mari mula. Dia biasa takut lagu mana? Sebab hak bulan lepas mari 7 hari sokmo. Biasa gitu takutnya. Kalau biasa mari di mari, gak sampai hari ni di mari, berarti memang tak ada takut dah. Takut sebab benda. Sebab hak lepas darah mari 7 hari sokmo ke lebih daripada tu, tiba-tiba dak sampai tempoh adat biasa berhenti dah darah. Situ biasanya. Okey, boleh faham? Okey, yang pertama orang puan kena tahu tempoh darah haid boleh bertukar. Tak percaya tanya orang puan. Betul tak gitu orang puan? Ada kala 7 hari, kadang-kadang 6 hari, kadang-kadang 5 hari, betul tak gitu? Tempoh darah boleh bertukar. Okey, boleh faham? Dan secara zahirnya tempoh darah dia bertukar. Secara zahir akan datang kita tak tahu. Betul tak? Usah kata akan datang 5-4 hari. Lepas daripada ni kita tak tahu. Mungkin lepas daripada ni kita mati pun tak tahu. Kita tak tahu benda lepas daripada ni. Sekarang ni kita tak mau cara akan datang, kita tak cara sekarang lah ni. Okey, boleh faham kan? Boleh faham kan? Dia kata takut darah mari mula. Okey, kita guna kaedah sama, kaedah dia. Dah tak takut ke darah berhenti terus. Macam kita kata tadi kan? Okey, ya juga. Okey, mana kemungkinan yang lebih kuat? Kemungkinan darah tak ada, berhenti terus. Sebab apa? Sebab tak ada darah sekarang ni. Kemungkinan darah mari semula tu dipanggil menyalahi zahir. Sebab tu dipanggil tawahum. Dalam kaedah fiqh disebut lagu mana? La ibrata, tak ada dah. Kita tulis tadi kan? Tidak boleh dikira dengan tawahum. Hanya satu khayalan. Faham? Tak boleh kira. Benda akan datang kita tak tahu. Okey, boleh faham? Okey, cuma kalau tubik darah semula, tempoh hak berhenti 2 hari saat itu, ada dua pandangan. Satunya qaul as-sahbi, yang keduanya qaul al-laqti. Boleh. Bagaimana nak bezakan darah haid dan darah istihadah? Apabila ana sentiasa, jadi ana ni orang puang lah.
Bukan ana yang baca ni. Bukan. Apabila ana sentiasa berada dalam keadaan keluar darah. Darah keluar pun masa ana buang air kencing. Keluar ketul-ketul. Bila ana tak buang air kencing, darah tak keluar. Darah keluar sikit-sikit. Ana sembahyang, ana kira kalender 15 hari. Okey. Jadi gini. Masalah dia sebenarnya kita akan bincang dalam permasalahan mustahadhah lepas daripada ni. Biasa perempuan lagu ni dia sakit. Maksudnya ada masalah. Sama ada gangguan ataupun dia makan benda perancang ke comel tubuh ke apa semua sekali. Biasa gini ya. Biasa ataupun dia kemalangan. Kebiasaan orang puan ni. Jadi kalau tidak salah satu daripada hal tersebut, mungkinlah tak tahulah. Takut ada alasan yang lain. Tapi biasa gitulah orang puan yang haid tak teratur ni gangguan. Biasa betul tak orang puan kita? Kalau gangguan memang haid jeng betul tak orang puan? Orang lelaki tak tahu kalau benda. Tanya orang puan tak percaya. Kalau orang puan kalau gangguan, bukan gangguan tengok orang puan kita pun kenyit-kenyit mata, orang lelaki bukan gitu, gangguan makhluk halus. Faham? Gangguan makhluk halus haid tak teratur. Yang keduanya makan perancang, penahan haid bagi mokcik-mokcik pergi buat umrah, buat haji, makan haid pula. Makan makan tak sebab nak bawah kan? Balik kucak kacir tu haid dia. Yang ketiganya adalah kemalangan, sakit. Biasa gitulah. Jadi pendek kata ada masalah lah dia ni. Nanti kita akan jawab lepas daripada ni. Saya bersalin, dia bersalin 12 hari bulan 7 2018 Maghrib. Suci nifas 8 hari bulan 9 2018, banyak 57 hari. Okey, selesai. Keluar lagi darah pada 22 hari bulan 9 hingga 6 hari bulan 10. Jadi 14 hari. Selepas itu keluar lagi darah pada 9 hari bulan 10 Zuhur sehingga 14 hari bulan 10. Saya anggap istihadah. Minta penjelasan ustaz. Okey. Tengok soalan dia. Dia bersalin pada 12 hari bulan 7. Suci daripada nifas 8 bulan 9 jadi 57 hari. Okey, 57 hari nifas dia. Tengok. Ada tak 57 hari? Ada. Ni di antara kes dia. Baru ni tadi kata 20 dah, ni 21. Kan tadi 20 kes yang kita jumpa. Tapi kita tak kira secara tepat lah. Okey. Sebab dia ayat saya. Lepas tu keluar lagi darah pada 22 hari bulan 9 hingga 6 bulan 10. 22 hari bulan 9 hingga 6 hari bulan 10. Berapa hari? 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Bulan 10 berapa hari? Berapa? 29 ke 30? 30. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Siapa 6? Jadi 14 hari ya. 14 hari. Betul dah. Okey, dia 14 hari ya tu. Selepas itu keluar lagi darah pada 19 bulan 10. Okey. Kita tulis kan? Nampak okey? Okey, darah dia keluar daripada kita tulis ni ya. 6 hari bulan 10 sehingga kita keluar 22 hari bulan 9 hingga 6 hari bulan 10. Jadi semua sekali 14 hari. Okey. Tiba-tiba 9 bulan 10 tu dia pula darah. Okey, 9 hari bulan 10 tu dia pula darah. Sehingga 14 hari bulan 10. Okey, sehingga 14 hari bulan 10. Okey, dia kata dianggap darah ni adalah darah istihadah. Sebab dia tengok, sebab dia 14 hari, jadi 6, 7, 8, 9, 3 hari. Jadi 14 campur dengan 3, hak yang tempoh 6, 7, 8, 9, 2 hari je lah. 2 hari. Jadi 6 hari. Jadi 6 hari dah. Hari yang ke-17. Betul tak? 9, 17 lah. Hari yang ke-17 mari pula darah. Okey. Hari yang ke-17 mari pula darah. Maka jadi bermakna darah ni dikirakan sebagai darah istihadah. Okey, betul tak ya? Dia kira betul tak? Sebab berhenti dah. Jadi darah ni keluar baqiyatul tuhur. Betul? Tempoh yang masih lagi berbaki sekurang-kurang suci. Sepatutnya nak keluar darah. Mereka kena berhenti selama 15 hari bulan malam. Tapi dia mengharap. Jadi hak yang dihukum tu lah.
Ngerti tak soalan jawapan dia? Soalan ngerti dah kan? Jadi kena tulis sesa. Payah juga kita nak urang kena tulis lah. Okey, dia mari 14 hari. Berhenti 12. Berhenti 2 hari. Jadi lepas daripada berhenti 2 hari, mari pula. Jadi hak mari pula dihukumkan sebagai darah istihadah. Okey, sebab darah yang mari pula saat itu dia mari sebelum daripada cukup sekurang-kurang suci. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Selepas saya pakai benda ni, impi yang ke benda ni hamba tak tahu Ha? Oh, benda tu hamba tak tahu. Ha? Okey, hamba tak tahu Baik, sebab kita dah pakai benda ni. Selepas saya pakai perancang, hik saya putus-putus. Hik saya tidak teratur. Tengok, betul tak? Hak kita royak tadi kan? Hik saya tidak teratur setiap bulan. Dak cakap nak suruh beratur, dak beratur juga. Dan tidak ada waktu, tempoh yang tetap. Macam mana nak kira waktu suci? Okey, cara nak kira waktu suci nanti lepas daripada ni. Kita ingat soalan ni sama dengan soalan yang sebelum ni. Maksudnya penyelesaian dia selepas daripada kita bahas permasalahan mustahadah lepas daripada ni. 7 permasalahan. Kita akan bincang selepas daripada ni, insya-Allah. Okey, ada soalan lain? Okey, ada. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, hit saya ni dok teratur macam ke hari pertama sampai ke hari ketiga tu dia macam ada titik-titik darah dia tak banyak. Lepas tu dia berhenti darah dari hari yang keempat tu sampai ke hari ke-7. Lepas tu hari yang ke-7 malam tu sampai ke hari ke-15 tu dia ada darah. Hari ke-16 tu hari yang ke-15 malam tu dia berhenti. Hari ke-16 tu dia ada pula. Okey. Hari yang ke-16 kira istihadah sebab dia ada berhenti dah. Kalau bagi isteri je, itu masalah lain. Sebab dia ada berhenti dah. Okey. Okey jelas. Lepas tu nanti lepas daripada ni rasanya soalan-soalan ni lepas daripada ni. Perempuan mustahadah. Jadi bermakna orang kemamang ni boleh tahan jugalah ada masalah istihadah. Sebab ni istihadah saja. Baik. Okey, ada soalan lain lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Hanya soalan, seorang perempuan tu dia melahirkan anak. Hari pertama tu keluar darah nifas tak darah. Berhenti sehingga 16 hari. Hari ke-16 tu keluar darah sampai 10 hari. Hari ke-16 sampai ke 10 hari tu hari sampai 10 hari darah dia. Okey, jelas soalan kan? Dia keluar sekejap je satu lahzah. Ni mungkin soalan iftiradi ke soalan reality. Mungkin soalan hanya iftiradi, hanya kita buat-buat. Okey, boleh faham. Dia ada soalan iftiradi, ada soalan waqi'i. Waqi'i ini memang berlaku sungguh. Okey, soalan dia adalah orang puan ni lepas daripada beranak tubik darah sikit. Sikit je tubik darah. Lepas tu dak tubik darah. Okey, lepas daripada 16 hari tubik pula darah. Okey, soalannya darah yang tubik pula darah benda. Okey, tadi kita bincang dah, kalau dalam tempoh 60 hari, kalau berhenti 15 hari ke atas, darah yang tubik pula adalah darah haid. Jadi hari yang ke-16 yang tubik pula darah saat itu adalah darah haid, bukan darah nifas. Okey, dia mengambil hukum darah haid daripada sudut pengiraan dia tidak mengambil hukum darah nifas daripada sudut pengiraan. Sembayang sama je, tak ada sembayang. Cuma hukum haid ke nifas situ je. Okey, jelas Okey, saat ni ada satu soalan lagi sebelum kita berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf Ustaz, saya ada sedikit keliru dalam bab darah yang tidak yang putus-putus. Okey. Menurut kaul al-Laqti yang mengatakan bahawa berhenti itu dianggap haid, yang saya faham berhenti dianggap suci. Jadi berhenti suci. Dianggap suci. Qaul as-Sahbi. Qaul as-Sahbi yang tengah. Menurut Imam Rafi'i mengatakan bahawa bila bulan pertama kita mengalami putus, contoh hari kelima dah putus, bulan kedua kita kena tunggu. Ya. Begitu. Okey, mengikut pandangan Imam Rafi'i dia ambil daripada qaul as-Sahbi bukan qaul al-Laqti. Okey, kalau qaul al-Laqti jelas apabila berhenti mesti kena mandi. Okey, boleh faham. Berarti tak kemuskilan dia. Kemuskilan tu memang patutlah muskil. Sekarang ni biar saya huraikan. Jadi dikatakan kita ada qaul as-Sahbi, qaul al-Laqti bagi perempuan keluar darah berhenti keluar pula.
Jadi kalau qaul as-sahbi hak tempoh berhenti saat ni, okey berhenti saat ni, apabila keluar pula darah dihukumkan haid. Mana qaul al-laqti hukum suci. Jadi qaul al-laqti apabila berhenti darah mesti kena sembahyang setiap kali berlaku. Okey, boleh faham? Adapun qaul as-sahbi dikata hak yang berhenti darah adalah haid. Cuma kita tidak tahu haid mereka apabila keluar pula darah. Dalam masalah orang puang kali pertama mari berhenti darah, maka wajib dia kena sembahyang. Tapi kalau mari pula darah, maka berhenti sembahyang. Tiba-tiba berlaku pula pada bulan kedua benda yang sama. Jadi orang puang saat ni tu dia kena mengikut qaul Imam Rafi'i, dia kata benda dia wajib kena tak boleh dia sembahyang. Okey, boleh faham? Tak boleh dia sembahyang. Manakala Imam Nawawi dia kata mesti dia kena sembahyang. Sebenarnya apa yang disebut oleh Imam Rafi'i adalah mengikut qaul as-sahbi. Okey, boleh faham? Mengikut qaul as-sahbi. Maksudnya tempoh tersebut dihukumkan haid. Jadi apabila berlaku dah sekali, maka pada bulan berikutnya kita jadikan bulan sebelum daripada ni adalah sebagai tanda. Tempoh berhenti juga dihukumkan sebagai tempoh haid. Okey, jelas tak? Kan ada lagi soalan lain? Mesti nanya kenapa tadi Ustaz menekankan bahawa kita tidak ditunggu takut-takut tu. Kita tak tahu akan ada kehandaran atau tidak. Bukan kedua kita tu masih sila lagi. Okey, sila muskilah dia. Okey. Sekarang ni gini. 1, 2, 3. Darah berhenti. Kali pertama berlaku, orang puang ni kena sembahyang. Lepas tu, apa kata kena sembahyang? Dah tak ada darah. Orang puang kata kena tunggu sebab takut keluar darah. Sebab dia guna alasan takut keluar darah kan? Okey. Takut keluar darah. Kita kata dah takut ke darah dah mari terus. Zahirnya tak ada darah dah mari terus lah. Okey, jadi dia kena sembahyang. Okey, kena sembahyang. Bulan berikutnya jadi juga gini. Lepas tu mari 4, 5, 6. Lepas tu hari ke-7 mari pula darah. 8 mari pula. Okey, lepas tu berhenti. Jadi bermakna tempoh ni dihukumkan sebagai haid mengikut qaul as-sahbi. Bulan berikutnya 1, 2, 3 berhenti darah. Kalau mengikut pandangan Imam Nawawi dia kena sembahyang. Okey, jelas lah tu kan. Sekarang ni mengikut pandangan Imam Ar-Rafi'i. Bab apa tak boleh sembahyang? Bab apa tak boleh sembahyang? Kalau kira alasan takut ada ke Hak ni pun ada takut, ni ada takut. Okey. Kata Imam Ar-Rafi'i, takut di sini ada sandaran. Sandaran dia benda pada bulan lepas berlaku dah berhenti mari mula. Okey, sandaran qarinah dia, qarinah adalah bulan lepas. Adapun hak ni ada dah bulan sebelum ni? Tak ada. Okey, boleh faham. Jadi takut di sini dikuatkan dengan benda tu pernah berlaku sebelum daripada ni. Okey, boleh faham? Boleh faham ke tak? Jelas Sebenarnya ana suka sebenarnya soalan lagu tu. Biar nampak macam ada dua hala perdebatan, biar tak ada masalah. Supaya kita dapat merungkaikan kemuskilan. Sebenarnya soalan lagu tu adalah soalan yang cukup bagus. Okey, boleh faham Jadi kalau kira alasan pada bulan pertama takut, pada bulan kedua ada takut juga. Cuma alasan takut bulan pertama dah kuat kerana tidak ada sandaran. Tidak pernah berlaku lagu tu. Okey, boleh faham. Tapi alasan takut bulan kedua ada dah sandaran kerana berlaku pada bulan pertama. Sebab itulah Imam Rafi'i cenderung kepada kena ikut pada bulan pertama Tapi Imam Nawawi kata dak, takut dah dipakai kau. Okey, boleh faham tak? Sebab situ berlaku khilaf. Okey, wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa adam. Sallallahu wasallam wa baraka ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kita sambung pukul apa pula? Pukul 2 InsyaAllah pukul 2 kita akan sambung balik. Kita rehat dulu. Allah subhanahu wa ta'ala a'la wa adam.